Tolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita. Ini tajuk lain pula tuan-tuan. Banyak tajuk sini, kita tak mau duduk satu tajuk tu pada leret banyak-banyak, tak mau. Kita terus kepada tajuk yang berikutnya. Apa yang bakal berlaku di akhir zaman? Bakal berlaku. Ni cerita zaman dulu bakal berlaku. Lah ni terbukti. Kan? Dan mungkin juga kita tak nampak ini. Apa dia yang akan berlaku? Sedekah tertolak. Yang tak bagi sedekah tentulah, nak kata apa yang tak bagi? Yang bagi ni tertolak. Dan ramainya kaum wanita daripada Haris bin Wahbin radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya bersedekahlah kamu sekalian, kerana sungguhnya akan datang satu masa atas kamu yang mana seorang berjalan membawa sedekahnya. Dia bawa duit dia. Bawa sedekah macam mana ni? Bawa duit untuk dia nak sedekah. Dan sedekah ni bukan duit saja. Bukan duit saja. Dia boleh sedekah baju. Dia boleh sedekah pakaian dia. Dia boleh sedekah buku dia. Dia boleh sedekah yang ni. Duit banyak. Bawa satu lori. Berhenti-berhenti main beratuk. Tak apa, saya duit banyak dah, bukan nak bagi duit, nak bagi yang ni satu. Seorang satu ni baru keluar kemarin. Allah, baik-baik. Baik. Dia apa yang Nabi sebut akan berlaku ni, di mana satu orang yang berjalan ke sana ke sini membawa sedekahnya, maka ia tidak dapat menjumpai seorang pun yang menerimanya. Seseorang berkata, seandainya kamu membawa kemarin, nescaya kamu akan boleh memberi sedekah dan ada orang yang boleh terima. Kalau hamil kemarin lah, sila hari bulan, hamil hari ini, siapa nak terima? Adapun hari ini aku tidak memerlukannya. Itu maksud tajuk tu. Tajuk tu apa? Tajuk tu iaitu sedekah ditolak. Bukan maksud dia tak bagi sedekah, tetapi dia nak bagi kat siapa? Tapi lah ni ada tak orang nak terima sedekah? Ada. Maksud yang ni tak berlaku lagi lah, kan? Orang tak bagi pun minta. Tambah orang nak bagi, nak tolak. Akan tiba satu hari bila kita nak bagi, tak ada siapa nak terima. Ni saya nak bagi banyak ni, banyak kemarin dah dapat dah. Dia nak bagi 1,000 ni, 1,000 pun kat rumah 5,000. Nak buat apa dengan 1,000 tuan nak bagi? Uish, tak tahu. Bila Nabi sebut begitu, dah hadis ni pula ada Sahih Bukhari, ada Sahih riwayat Bukhari. Takkan saksi sendirilah, tengoklah keadaan kita, keadaan anak cucu kita. Waktu tu bila nak bagi, orang tak terima. Hebat waktu tu. Tapi sungguh, sebab ada hadis yang lain Nabi sebut, antara tanda akhir zaman, harta melimpah ruh. Harta melimpah. Dia korek jumpa duit, korek jumpa duit. Dia ingat daun. Oh, kata angin ribut kuat sangat. Pada samak-samak tengok duit 50, 100. Oi, duit melayang-layang atas kepala dia. Tak tahulah. Kok macam tu ke maksud harta melimpah ruah. Ada satu hadis Nabi kata, emas akan keluar, akan timbul berjongkong-jongkong emas daripada sungai Furat. Tapi apa Nabi pesan? Jangan berebut. Orang akan berebut, orang akan berebut. Orang beriman tak payah. Jangan melibatkan diri dengan keadaan itu. Ada hadis yang lain mungkin kita akan jumpa insya-Allah. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan bi akhdhiha minhu
wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu 40 imra'atan yaluzna bihi min qillati ar-rijali wa kasrati an-nisa. Hadis disebut sebelah muttafaqun alaih, maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya nanti akan datang satu masa di mana seorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah. Oh, yang ni lagi hebat. Sebab kita kata pakaian boleh sedekah, handset dia bawa emas, siap tulis kat tepi lori tu, lori emas. Lori itu sendiri pun buat daripada emas. Allah, kuning. Dahsyat zaman tu, kok macam tu. Tapi apa yang Nabi sebut, satu orang dia bawa emas ke hulu ke hilang, ke sana kemari. Bawa apa emas tu? Nak bagi kawan. Allahu Akbar. Sungguhlah apa yang Nabi sebut, zaman melimpah ruah akan berlaku. Ketulan-ketulan emas. Korek tak ada tanah dah. Korek. Jangan tak korek ya. Korek emas. Korek emas. Allahu Akbar. Sehingga membawa yang emas untuk bersedekah, lalu tidak ada seorang pun yang menerimanya. Pasal apa tak terima? Saya nak bagi apa aku pun ada. Yang tak ada tu mau lah. Biasa macam tu. Logik macam tu lah. Pasal apa kita terima? Pasal kita berhajat. Pasal kita mau. Pasal kita tak ada benda tu. Kalau ada, nak terima tak? Contoh macam buah durian. Banyak buah durian. Yang kita punya ada. Ada pula orang buat kenduri, ada orang main hantar. Yang kita pun tak larat nak makan. Bahawa nak bagi pula, terima tak? Tak terima. Duduk kat rumah ternyih-ternyih tu, buat apa, nak buat apa, semua ada dah. Nak lempuk dengan apa semua, buat durian tiap-tiap hari. Tak makan, pagi tak makan nasi goreng. Pagi nasi durian, ramah buang biji, ramah. Tengah hari kek durian pula. Petang bukan pisang goreng, durian goreng. Oh, belak-belak semua orang pingsan. Tapi nak pingsan apa? Semua belak macam tu. Awak. Lepas tu pula orang main nak bagi. Terima tak? Tak terima. Kat rumah pun dah belonggok tu ada. Begitulah contoh dia. Contoh. Mustahil Ustaz. Tak terima mah. Bagi kat saya. Sebutlah ni. Duk zaman tu, boleh lah. Kita buat contoh macam durian tadi pun dah. Nak terima apa kat rumah pun tak larat nak makan. Begitulah. Summa la yajidu ahadan bi akhziha minhu. Tak ada seorang yang nak terima emas tu. Mas. Bagi abang apa dasar ni? Bagi sebut apa dasar ni? Emas. Dengar-dengar emas muntah. Agak nak terima tak? Terima apa? Dengar pun nak termuntah. Dahsyat. Zaman tu dahsyat. Tapi saya ni lebih sangat contoh. Berlaku tak macam tu Ustaz? So dengar-dengar muntah. Dah lah. Tapi saya lah buat contoh lebih. Begitu. Cuma apa yang Nabi sebut, tak ada siapa yang terima. Tak ada siapa yang terima. Wa yurur rajulu al-wahidu. Yang kedua, hadis ni, satu hadis muttafaqun alaih, tapi dua yang Nabi sebut akan berlaku. Yang tadi satu, iaitu tak ada siapa berhajat kepada emas. Tak ada. Yang kedua, apa dia yang kedua? Iaitu pada masa tersebut akan berlaku seorang lelaki diikuti oleh 40 perempuan yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya lelaki dan ramainya kaum wanita. Zaman itu akan berlaku di mana satu orang lelaki dengan 40 nisbah, 1:40. Seorang lelaki dengan 40 perempuan akan berlaku. Zaman dah pun dah perempuan ramai dah. Sungguh, kalau ikut kira,
perempuan lebih ramai dah daripada lelaki. Masa saya mengaji dulu pun, waktu saya mengaji, sekolah nama sekolah Arab. Bukan pondok lah, pondok pun saya mengaji. Ini sekolah agama ni. Pun mencampur. Campur 40 perempuan, satu kelas, 40 perempuan, 13 lelaki. Waktu tu pun dah ramai lah. Buat perbarisan waktu pagi. Tengok berapa baris orang lelaki, berapa baris orang perempuan. Oh. Tu waktu tu masa saya mengaji sekolah menengah. Waktu lah ni. Tu ya tuan-tuan. Ramai orang perempuan berbanding dengan orang lelaki. Ni hadis ni. Satu lagi, Nabi kata apa? Satu nisbah 50. Kalau 40 ni, pada dalam Quran Allah sebut apa dia? Apa Allah Ta'ala bagi siapa yang mampu masna wa sulasa wa ruba'. Nak kahwin 2 boleh, nak kahwin 3 boleh, nak kahwin 4 boleh. Ajar kita sebut. Sekiranya kalau orang lelaki kahwin 4, satu nisbah 40. Kat sini saja berapa yang tak kahwin? 40 ni, 40. Bukan kahwin 40 orang. 4 saja. Yang tak kahwin kat situ berapa? 36. Saya nak Allah. Balik abang. Kita balik abang kat mereka. Hang tak kesian ke? 36 lagi tak kahwin. Apa ni? Ni kuliah subuh. Saya pun abang kan. Sahabat hadis Nabi. Ini mutafaqun alaih, ni Bukhari Muslim, bukan Bukhari seorang, bukan Muslim seorang, dua orang, dua tokoh ulama hadis yang hebat. Nabi kata apa? Nabi kata nisbah akhir zaman ni satu lelaki dengan 40 perempuan. Kata orang lelaki kahwin 4, yang tak kahwin berapa? 36. Tu baru bagi satu orang lelaki, 2 lelaki, 3 lelaki. Nampak? Begitu. Takkan berani lah. Tu cerita dia kalau berani lah pergi sembang yang tu. Kalau tak cerita buat COVID lah. COVID, vaksin yang tu je. Tapi kalau berani sembang yang ni. Hang tak kesian ke? Allah. Betul kan Nabi kata macam tu. Betul. Kalau hang tak percaya, hang cari kitab tu muka surat 30. Balik lagi pakai ni. Tangkap gambar ni. Kita dah siap kan. Kita ambil gambar. Ni kitab ni. Hang tak percaya, hang pergi beli kat kedai. Muka surat 30. Terang-terang Nabi kata satu lelaki 40 perempuan. Kalau betulnya tu kesian. Orang kesian tak kahwin. Saya kahwin ni alhamdulillah lah, sangat rahmat lah. Tuhan jangan duk kesian saja. 36 tu macam mana? Ni baru seorang. Kalau aku ambil 3 lagi pun 36. Dan macam ni lah. Abang jangan ambil 36, abang ambil 3 lagi. Allahu Akbar. Lega model begini. Tu kalau berani. Kalau tak jangan. Ligan sekampung. Hang tak pakai emas. Dia kata emas tolak tepi. Yang penting aku ligan hang dulu. Tu yang aku tak bagi pergi kuliah subuh. Nampak. Baik. Jadi Nabi kata apa? Akhir zaman ni akan berlaku. Satu lelaki ni sebuah 40 perempuan. Yaluzna. Kalau kita lihat pada makna yaluzna, maksudnya apa? Maksudnya mereka ni teliuk. Perempuan, siapa teliuk siapa? Perempuan teliuk lelaki. Wih, mereka teliuk kat kita kau Ustaz. Waktu ni kita teliuk kat mereka. Waktu ni orang lelaki tengok perempuan, piu. Nampak? Mesti lekan main. Kejip mata. Merah sangatlah maknah, macam-macam cara nak mengorat tu. Waktu ni 140 ni yang bersiul siapa? Perempuan. Saya depa ramai kita sikit. Kita nak pergi masjid. Piu. Bunyi apa tak sah. Tak peduli. Jalan terus. Bunyi lagi. Kau mengorat aku kot. Tengok perempuan yang morat dia. Adik kan yang duk bisul saya. Bisul kat siapa? Bisul kat abang. Allah. Nampak? Pin paling pula duk kejip mata. Siang sakit mata. Tak. Duk kejip kat abang. Saya depa ramai kita sikit.
Tak percaya waktu ni. Waktu lah mohong, dok kata mohong, ustaz dok buat kelentong subuh-subuh. Saat-saat kuliah-kuliah ni buat dok mohong. Waktu ni orang cerita waktu ni. Waktu tu Allah pakai duk berebut kita. Yaluzna bihi min qillati rijal wa kasrati nisa. Sedepa ramai kita sikit, depa duk teliak tengok kita. Dah tak kira dah, kerja ke tak kerja, janti hang tu jantan. Medok tanya ni, abang betul sejati ke dua alam? Oh, jangan duk kata dua alam. Orang sejati dan teringin. Awak tuan. Hadis tersebut menerangkan akan datangnya satu masa di mana orang tidak lagi memerlukan kepada harta. Nak buat apa? Dia sendiri pun ada banyak. Sehingga seorang bersedekah membawa emas, tak ada siapa yang mau nak terima. Bawa emas. Kita buat duit tak ada, bukan buat duit, bukan bawa makanan. Emas pun orang tak terima. Ditolaknya sedekah kemungkinan pada masa itu emas melimpah-limpah, harta melimpah ruah. Dan harta itu termasuklah emas melimpah ruah. Kemungkinan lain kerana pada masa itu orang tidak memerlukan harta lagi, kerana mereka sedar akan dekatnya hari kiamat. Yang pertama mungkin harta terlalu banyak waktu itu, sehingga ada yang sebut waktu tu duit ringgit tak laku dah, duit kertas shilling tak laku. Yang laku waktu tu emas. Oh, pakat lah ni pakat duk simpan emas, kan? Emas keping ke, emas shilling ke, dinar emas. Main duk tunjuk ni saya beli, simpan. Waktu yang orang tak guna dah, duit shilling, duit retang tak guna, orang nak guna emas. Apa kita tak simpan bila apa yang kita nak guna? Oh, pakat duk beli emas lah ni semua. Apa ada grup WhatsApp, ada grup Telegram. Dia jual emas kat situ. Hari ni punya harga, dia buat bentuk-bentuk pula. Emas tu dia buat bentuk-bentuk pula. Dia buat apa? Dia buat dalam bentuk macam love. Kat tengah tu tulis apa? Sinovac. Label ada tu Pfizer. Label ada apa? AstraZeneca. AZ. Dia ambil cucuk apa? Pfizer. Anda duit banyak, duit tak apa. Hang beli yang ni mah. Buat tuan-tuan. Tapi ini bukan pasal emas waktu tu laku, tak laku. Bawa emas nak bagi ni. Dan saya tak ada duit nak tukar dengan duit dah, bukan nak tukar, nak bagi pun tak mau. Satu, maksudnya apa? Terlalu banyak sampai tak mau nak terima. Dahsyat macam tu. Banyak pun kita terima lah. Kita tak boleh nak bayang benda tu, kita tak boleh nak gambar. Bagi pun orang tak ambil. Dahsyat waktu tu, kan? Ataupun tertolaknya sedekah itu kerana apa? Kerana orang takut dengan hari kiamat. Dah dekat dah. Nak buat apa? Baru tak saat dengar berita satu tempat tu dah Mekah dah. Dah Mekah dah, tangkap dengan rumah dia apa semua jatuh dah. Kita dengar tadi, yang kita dengar kemarin. Dengar pula gunung tertinggi meletup hancur dengan tsunami. Apa ni? Dahsyat punya dunia waktu tu. Ketakutan hari kiamat menyebabkan bawa sedekah orang tak terima. Walaupun bawa tu mah tak terima. Pasal apa? Pasal hampir sangat kepada kiamat. Buat apa duit ni? Buat apa duit? Kawan yang duit banyak lah ni duk himpun, duk simpan ni, waktu tu dia nak bagi. Pasal nampak kiamat depan mata. Nak bagi kat siapa? Siapa pun tak mau. Mau pakat kecup perut. Mau pakat takut. Nak sonok lagi kawan tu. Lah ni pakat duk sonok. Berebut habis. Pakat duk bertikam sama sendiri, tumbang satu negeri dan sebagainya. Contoh, kan? Ni perebutan kuasa yang macam tu. Saya nampak kiamat tu jauh. Tapi mati itu dekat. Dia tak nampak yang tu pula, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua yang ulama sebut di sini, sama ada satunya harta melimpah ruah,
Yang keduanya, ni, suasana kiamat depan mata. Mau berapa lagi duit ringgit? Walaupun mah. Dan tertolaknya sedekah pada masa itu kerana ramai orang yang sedar setelah melihat bahawa hartanya yang menjadi penyebab atau punca kekacauan, kebencian. Kerana duit ringgit yang banyak inilah menyebabkan huru-hara keluarga aku. Isteri lari entah ke mana, anak-anak pun tak mengaku ayah. Pasal apa? Pasal harta. Kan nak bagi ke anak-anak dia, dia pergi belanja kawan-kawan dia. Kan nak bagi ke isteri dia, patutnya nafkah terbaik tu anak isteri. Dia bagi kat bini orang, dia bagi dekat orang lain. Waktu tu dia sedang. Dia kata apa guna harta yang banyak. Isteri pun tak ada, anak pun lari, kawan pun lari dan sebagainya. Kedekut. Oh, waktu aku susah hampa tak mai kat aku, waktu aku senang hampa mai. Seorang-seorang lari tinggalkan dia. Sehingga bila dengar nama dia saja, semua orang tak peduli. Bagi apa pun kami tak ambil. Menangis dia waktu tu. Kerana harta lah punca kekacauan, punca kebencian, perkelahian, dendam, pemusuhan, perompakan. Berapa kali dah perompak masuk rumah dia, kena calak dia, mujuk-mujuk letak putih dengan dia. Kerana harta ni macam-macam berlaku. Peperangan dan sebagainya, ternyata harta tidak dapat membawa ketenteraman dan ketenangan bagi kehidupan manusia. Nak bahagia kita bukan harta. Nak bahagiakan kita hati yang bersih, takwa yang mantap, iman yang mantap. Ini yang dapat membahagiakan kita. Orang yang susah, tapi dia senang dengan keluarga dia. Jangan kata duit banyak boleh senang, boleh bahagia. Tapi bila Allah Ta'ala redha mereka ini, Allah Ta'ala bagi dia kesenangan, tenang. Tak apa, nak buat macam mana. Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19. Kerja pun tak menentu, sat boleh, sat tak boleh. Dia tak kerja dah 4-5 bulan. Tutup dia pada tengah bulan 5 sampai kelar baru buka, baru boleh duduk kerja. Lepas kerja dulu dah orang buang dah pasal lama tak pergi. Contoh kan. Duit tak ada. Tapi dia tak gelisah, dia tak merongot. Pasal apa? Allah bagi ketenangan ke dia. Orang dok kata angkatlah bendera putih. Dia kata buat apa angkat bendera putih? Tak payah angkat. Allah bagi kesedaran. Tiba-tiba saja mai satu orang, Assalamualaikum. Ni saya nak ulang sikit. Selang sejam dua, Assalamualaikum. Jangan tunjuk je, jangan tunjuk. Buka-buka, tengok-tengok dalam rumah ada mini market. Terus orang tak beras, ambil hantar gula pula, ambil dua hantar bihun pula. Itu macam mana apa? Macam mana apa hukum dia Ustaz? Kat rumah dia Ustaz macam mini market pun Ustaz. Apa hukum? Hukum apa orang nak main bagi? Kecuali kalau dia minta, benda tu ada dah, dia pergi minta lagi. Tolong tuan, ni kami anak-anak ni saya tanggungan ramai. Tak makan 2 minggu muhum. Haram macam tu. Tak makan 2 minggu ke? Ni, tiap-tiap hari duk makan. Kat rumah pun banyak lagi. Terima lagi 5 kampit beras. Kat rumah 15 duk tersusun. Apa hukum dia? Haram. Dia ambil hak orang. Tapi orang nak bagi. Kan? Nak bagi ke saya kan? Tak payah pun. Dah. Kita pun rasa macam berat nak terima. Pun nak bagi juga. Tiba-tiba ya telefon. Siapa ni? Waalaikumsalam. Ya, saya. Ni letak dah selori beras kat depan rumah. Yang tu dahsyat. Saya kalau bagi contoh dahsyat. Tinggal ni sama ni hamba Allah yang ikhlas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Tinggal macam tu je. Balik betul-betul. Bukan beras saja. Satu lori tu, lori pun dia tinggal.
Nombor tak sat, naik tertelefon balik. Assalamualaikum. Ni macam mana? Dengan lori pun tinggal. Tak, saya bagi. Kalau ustaz ada lesen lori, bawa. Kalau tak, boleh ambil JPJ lepas. Dengan lori pun bagi lagi. Contoh begitu kan. Baik tuan-tuan, jadi ini ceritanya. Apa dia ni? Iaitu kerana harta, bukan harta membawa bahagia. Sungguh tuan-tuan, bukan harta. Bahkan ulama kata yang membahagiakan kita ilmu. Ada ilmu ni kita akan bahagia. Tapi kalau ada harta, letih. Sungguh nak kena jaga dia, nak kena lap sekali, nak kena bagi mandi kereta dia kan? Allah, sampai ke bawah-bawah tu dia duduk meronok bawah kereta tu, pergi duduk cuci bawah tu. Orang kata tak cuci, dia karat-karat tak boleh naik. Susah lah, susah. Ada kereta, cara kereta. Ada motor, cara motor. Siapa kata ada harta dia boleh senang? Susah. Lagi banyak, lagi susah. Lagi banyak, lagi susah. Tenang, takwa. Dan asas takwa itu ada ilmu lah. Dan asas dia iaitu ilmu. Ilmu segala. Sebab tu Nabi kata apa? Hana akhirat pun ilmu. Hana dunia pun ilmu. Maksudnya kebahagiaan dunia akhirat apa dia? Ilmu. Keadaan demikian ditandai pula dengan ramainya kaum wanita. Maksudnya apa? Ditandai apa? Alamat atau petanda akhir zaman, ramainya kaum wanita. Ramai kaum wanita disebabkan kerana peperangan, salah satu penyebab kepada ramainya. Pasal apa perempuan ramai? Pasal apa perempuan ramai? Peperangan. Kita tengok zaman dulu lah kan? Zaman lah pun bila masuk perang kan? Tapi kurang kan nak disebut dulu kan? Itu dulu sungguh perang pula berdepan kan? Pergi berapa orang, balik berapa orang. Yang tinggal janda. Kerana apa? Kerana peperangan demi peperangan. Yang akhirnya suami-suami mereka yang keluar itu habis musnah. Sama ada mati biasa ataupun syahid. Yang menyebabkan banyaknya janda-janda yang memerlukan perlindungan demi memenuhi keperluan hidupnya. Yang menurut hadis tersebut di atas perbandingan lelaki dan wanita sama dengan 1 dibanding 40. Hadis sahih tadi sebut 1 lelaki 40 perempuan. Ada hadis yang lain 1 nisbah 50 di akhir zaman ni. Untuk itulah hadis tersebut memperingat pada kita supaya kita bersegera beri sedekah. Oleh kerana itu jangan duk tunggu kalau nak bagi sedekah. Bagi. Sedangkan sedekah ini banyak faedah dia. Antara Allah Ta'ala akan gandakan balik. Akan gandakan balik. Sedekah yang kita bagi berdasar kepada satu hadis malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang dermawan itu, yang duk ulung, duk bagi bantuan itu, khalafa, gantian semula. Dia keluar, masuk balik. Dia keluar, masuk balik. Yang kedua, tak kurang. Tak kurang. Apa tak kurang ni? Bila hang sedekah, harta hang tak kurang. Kena yakin sebab Nabi sebut, ma naqasa malun min sadaqah. Sedekah tidak mengurangkan harta dia. Duit dia tak kurang. Maksudnya apa? Maksudnya akan ada balik. Berapa yang kita bawa keluar daripada sudut-sudut yang kita tidak sedang, dia ada balik. Umpama Allah Ta'ala bagi kita sihat kan? Bila Allah Ta'ala bagi kita sihat, duit yang kita simpan untuk sakit itu tak guna. Dia kata kat isteri dia kata kat almari ni ada 10,000. Wahai isteriku, dalam almari ni ada 10,000. Kalau aku sakit mengejut, tiba-tiba aku sakit, sini ambil, pergilah bawa KPJ ke,
hospital ke mana rawatan, masa tu mungkin aku tak boleh nak cakap. Nampak kan? Apalah saya macam tu, apa salah? Bukan kita minta sakit, tapi biar benda yang macam tu ada. Habaq macam tu. Kita dengar bila kata sakit, luka, boleh sembang, sedang. Kita tak tahu benda tu akan berlaku. Tiba-tiba saja, koma. Pasal apa? Pasal kita tak habaq. Kat isteri kita pun kita tak habaq, kita ada darah tinggi. Kalau duk cek seorang-seorang, abang nak pergi mana? Market, lencong, pergi klinik. Doktor kata apa? Doktor kata, bahaya ni abang, saya takut sungguh ni. Jangan duk lama kat klinik ni, saya takut ni. Pasal apa? Darah naik 500. Contoh lah ya, contoh kan. Tiba-tiba down terus, dia tak sedar. Nampak tuan-tuan? Jadi begitu, Nabi pun sendiri sebut tentang keberkatan sedekah, walaupun hadis itu dhaif. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Ada pula ulama lain kata hadis itu hasan. Hasan maksudnya boleh terima ke dhaif kan. Apa kalau dhaif pun maksudnya kita bersedia untuk sesuatu kemungkinan berlaku dan sebagainya, ataupun perangsang kepada kita yang mana bila kita bersedekah dapat menyihatkan tubuh kita. Bila dia sedekah, tiba-tiba saja Allah Ta'ala bagi dia kesembuhan. Kalau daripada tahap yang kita kata tahap 5, dia jadi tahap 2, atau tahap 4 pun tak apa, kurang daripada yang 5 tadi, atau tahap 3, ataupun tidak kritikal, ataupun sembuh terus. Kenapa? Berkat sedekah. Sembuh terus. Bila sembuh terus, ataupun tidak perlu kepada duit banyak untuk rawatan, itu maksudnya Allah Ta'ala tak kurangkan duit kita bila kita bersedekah. Nampak tuan-tuan? Jadi dua perkara ini insya-Allah sama-sama kita buatlah. Kita ambil untuk kuliah subuh kita ni sakat ni. Untuk permulaan sakat ni kita ambil satu hadis yang menceritakan tentang akan tiba satu zaman sedekah orang tak terima. Pasal apa? Yang pertama, harta melimpah ruah waktu itu. Atau setengah ulama kata, kenapa? Kerana saat kiamat itu dah berlaku depan mata, terjadi. Adakah orang nak terima lagi duit waktu itu? Untuk apa? Semua nak beramai. Kalau ada pun nak sedekah, kalau ada pun nak sedekah. Orang yang mati tu, yang duduk kat kubur tu, sehingga kalau boleh hidup, mereka akan keluar untuk bagi sedekah. Sehingga kalau boleh buat pilihan, Allah tangguhkan umur aku kerana aku nak bersedekah. Boleh ke tak boleh macam tu? Kalau boleh, Allah tangguh dan mereka akan bersedekah. Sehingga ulama kata yang duduk dalam kubur pun kalau keluar mula sekali, mereka akan balik ke rumah mereka ambil duit bagi sedekah. Sebab apa? Salah satunya sedekah dapat menyelamatkan mereka dalam kubur. Sedekah juga akan jadi payung di padang mahsyar. Sehingga ulama kata ada satu pintu dalam syurga, babus sadaqah. Siapa yang sedekah kat dunia selalu duduk bagi sedekah, akan masuk melalui pintu babus sadaqah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah setakat itu saja yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan saya tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.